Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan, kita tunggu sekejap sementara ada para jemaah kita yang nak bersama sekali dalam kuliah kita, insyaAllah. Mungkin dalam 3 minit ataupun 2 minit kita tunggu, insyaAllah. Suara clear, Sabit. Suara clear Suara okey, Ustaz Sabit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Datuk, tuan-tuan, hadirin hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita melaksanakan ibadat kita, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Baik, sambungan daripada kuliah yang sebelum ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita membincangkan satu hadis yang mana hadis ini dikira 1/3 daripada agama. Yang mana seperti mana yang kita kalau kita lihat bahawa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sendiri juga memasukkan hadis ini sebagai satu hadis yang sangat-sangat penting dalam nak syarat untuk diterima segala amalan yang kita lakukan. Dan bahkan kalau kita lihat seperti mana dinakalkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyah mengatakan bahawa al-a'malu zahirah la takuna salihatan makbulatan illa biwasitatil a'malil qulub. Syekhul Islam mengatakan bahawa sesuatu amalan-amalan yang zahir yang dilakukan tidak akan menjadi amalan yang soleh dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla melainkan dengan illa biwasitatil a'malil qulub, melainkan dengan amalan-amalan yang datangnya daripada hati. Apakah hati tersebut? Dikatakan bahawa hati dimaksudkan dengan hati ini, yang pertama ialah amal yang baik, iaitu kemudian dikatakan ikhlas, ikhlas, kemudian tidak adanya riak dalam perasaan melakukan amal soleh, bukan bertujuan untuk menunjuk-nunjuk, bukan bertujuan untuk sum'ah. Sebab itu kalau kita lihat dalam perbahasan hadis ini, dia mengatakan bahawa Syekhul Islam Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan bahawa pernah ditanya tentang orang yang memanjangkan solatnya dengan tujuan agar dilihat oleh manusia. Lalu beliau menjawab, saya berharap amalannya tidak musnah. Semua ini bila menyekutukan terletak pada sifat perbuatan. Akan tetapi bila ia terletak pada pangkal perbuatan, misalnya ia melaksanakan solat dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk manusia, maka solatnya tidak diterima lantaran terjadinya penyekutuan pada pangkal perbuatan. Di sini kalau kita lihat tuan-tuan, apa yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Izzuddin Abdul Salam,
Dia mengatakan bahawa walaupun amalan soleh itu dilakukan, asas dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi datang satu sifat untuk menunjuk sebagai tanda riak kepada manusia, maka amalan itu juga tak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pada satu ketika tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang sahabat Nabi. Dia melihat ada seorang sahabat Nabi ni yang akhlaknya baik, perbuatannya soleh, banyak dia punya salat dan sebagainya. Lalu dia mengatakan bahawa, ya Rasulullah, orang ini orang yang baik, orang ni orang yang soleh, orang ni banyak amal perbuatannya. Maka baginda Nabi SAW mengatakan bahawa jangan sesekali engkau memujinya di hadapannya, kerana sesungguhnya amalan itu akan dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam Encik Azman. Terima kasih sudah datang. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Nabi yang lain, dikatakan jangan engkau puji dia di hadapan. Ini adalah contoh sahabat yang baik. Sahabat yang baik tuan-tuan, walaupun dia nampak, Waalaikumsalam Jeffrey, walaupun dia nampak orang itu melakukan amal soleh, tetapi kita tidak boleh memujinya dengan amalan perbuatan yang dilakukan. Kenapa tuan-tuan? Kita tidak tahu bilakah iblis itu akan datang ke dalam hati kita. Itu yang dikatakan sebagai talbisul iblis, lintasan iblis pada hati kita. Dia akan porak-porandakan amalan kita. Mungkin asalnya kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi disebabkan puji-pujian orang yang beri kepada kita dengan melambung-lambung, maka disebabkan perkara itu kita khawatiri akan menyebabkan niat kita dah berubah. Bukan kerana Allah SWT, tetapi kerana manusia. Jadi sebab itulah dalam hal ini baginda Nabi SAW melarang untuk memuji orang dalam amalan-amalan soleh di hadapan dia. Di belakang dia kita tak ada masalah. Belakang dia kita tak ada masalah. Tetapi jangan puji secara hadapan. Pun begitu juga tuan-tuan, kita kena faham bahawa sesuatu amalan itu riak ke ataupun ikhlas bukan atas kita. Bukan atas kita. Kerana segala amalan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak beri, Allah nak terima ataupun Allah tak terima. Itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagai hak kita sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh menentukan. Walaupun kita nampak secara zahirnya tuan-tuan, kita nampak dia bagi sumbangan kemudian bergambar, lalu kita katakan ini nak riak lah ni, ini nak menunjuk-nunjuk lah ni. Tak, itu bukan hak kita tuan-tuan. Terpulang pada dia. Kita tak tahu niat yang ada pada diri dia. Barangkali dia buat perkara bersedemikian tetapi dia ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang juga tuan-tuan yang buat amalan secara bersembunyi tetapi kerana untuk didengari oleh orang lain dengan mengatakan dia ni sekian, dinamakan sebagai sum'ah. Wallahualam, kita tak tahu. Jadi kita ini tuan-tuan ditugaskan bukan untuk menjadi hakim, bukan menjadi hakim kepada orang. Amal perbuatan dia kita katakan ni kau sebagai riak. Tak, kita bukan itu. Kalau dia lakukan amal soleh, alhamdulillah. Tetapi bila dilakukan kemungkaran, kita tegah, itu adalah tugas kita sebagai seorang mukmin. Dan begitu juga dikatakan, di samping boleh terjadi ketika melakukan amal, iaitu riak, juga boleh terjadi ketika meninggalkan amal. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Melakukan amal kerana manusia juga adalah riak. Ikhlas adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan dari kedua-duanya. Jadi di sini yang minggu lepas saya ceritakan tuan-tuan, berkaitan dengan kita buat satu perkara kerana manusia, itu juga dikira sebagai riak. Dan ada juga sebahagian daripada amal perbuatan yang kita tinggalkan tuan-tuan kerana takut kata-kata manusia. Contoh, bila orang kata kita nak bagi sumbangan, contoh tuan-tuan, kita nak bagi sumbangan. Musim PKP ni ramai orang yang dalam keadaan yang tercedera sikit kan, dalam keadaan yang kurang senang. Maka kita nak bagi sumbangan. Bila nak bagi sumbangan, datang orang dia kata kau jangan menunjuk sangat, takut-takut esok nanti jadi perbuatan yang riak. Jadi disebabkan perbuatan tersebut, orang kita takut orang cakap macam tu, maka kita tinggalkan perbuatan tersebut. Maka itu juga dikira sebagai riak yang diperkatakan oleh Fudail bin Iyad. Lalu dikatakan, maksud ucapan beliau, Waalaikumsalam Cik Naim, maksud ucapan beliau adalah
bahawa siapa yang berniat melaksanakan ibadah lalu meninggalkan kerana takut dilihat oleh orang lain, maka ia telah riak. Maka ini Imam Nawawi rahimahullah katakan siapa yang meninggalkan satu perbuatan kerana takut dikatakan oleh orang lain, maka itu juga dikenali sebagai riak. Adapun bila ia meninggalkan solat dengan tujuan melaksanakan di tempat yang sepi, maka tindakan ini dianjurkan, kecuali bila ada yang melakukan adalah solat fardu, kecuali bila yang dilakukan adalah solat fardu, zakat yang wajib, atau ia adalah seorang ulama yang diikuti, maka menampakkan ibadah dalam keadaan tersebut lebih utama. Jadi sebagai panduan, sebagai galakan untuk orang ikut, maka itu tidak menjadi masalah. Sebahagian daripada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, man sam'a sam'allahu bihi wa man yura'i lahu bihi. Nabi mengatakan, barang siapa yang menyiarkan amal baiknya, Allah pasti menyiarkan aibnya, dan barang siapa melakukan riak, nescaya Allah memperlihatkan keburukannya. Jadi ini adalah perkara yang hadis Nabi SAW. Lalu kalau kita lihat tuan-tuan, Al-Mirzabani mengatakan bahawa solat ini memerlukan kepada 4 sifat. Solat yang kita lakukan sebenarnya hari-hari ini tuan-tuan, dia memerlukan kepada 4 sifat. Sifat yang pertama ialah kehadiran hati, yang kedua kesedaran akal, yang ketiga terpenuhnya rukun, yang keempat khusyuk anggota badan. 4 benda ni mesti ada pada solat kita. Jadi sebab itu kalau kita lihat, ada sebahagian di kalangan orang ulama mengatakan bahawa khusyuk juga termasuk dalam perihal yang nak diterima ataupun sahnya solat. Sebagai ulama kata sedemikian, kerana dia mengatakan bahawa hati mesti khusyuk, hati mesti tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia yang lain. Siapa melaksanakan solat tanpa kehadiran hati, maka ia adalah pelaku solat yang lalai. Sesiapa yang melaksanakan solat tanpa kesedaran akal, maka ia adalah pelaku solat yang lupa. Dan siapa yang solat tanpa khusyuk anggota badan, maka ia adalah pelaku solat yang melakukan kesalahan. Dan siapa yang melaksanakan solat dengan memenuhi rukun-rukun ini, maka ia pelaku solat yang sempurna. Jadi nak katakan 4 perkara yang dituntut ini perlu ada dalam setiap solat kita. Baik, kita masuk dalam perbahasan hadis tuan-tuan. Sebelum ni, pada minggu lepas kita dah cerita serba sedikit berkaitan dengan sirah ataupun sejarah dalam hadis ini, yang mana kita tahu bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia dikatakan Abu Hafs. Abu Hafs ini tuan-tuan adalah geran kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan seperti mana yang kalau kita lihat bahawa Umar bin Khattab merupakan seorang sahabat Nabi, dan Umar bin Khattab juga adalah bapa mertua kepada baginda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengahwini Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar bin Khattab ini tuan-tuan juga merupakan di antara khalifah dalam Islam yang kedua, selepas mana kewafatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ini tuan-tuan didoakan oleh baginda Nabi SAW sendiri, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan 2 Umar. Dengan dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amru bin Hisham. Iaitu siapa Amru bin Hisham? Iaitu yang digelar sebagai Abu Hakam. Siapakah Abu Hakam ini tuan-tuan? Abu Hakam ini ialah gelaran bagi kelompok Quraisy. Ini kita cerita sikit sirah tuan-tuan. Umar bin Khattab kita tahu, tetapi Abu Hakam ni siapa? Orang ramai tahu Abu Hakam. Siapa Abu Hakam? Abu Hakam ini adalah gelaran bagi Abu Jahal sebelum Nabi SAW menukarkan nama Abu Hakam kepada Abu Jahal. Orang panggil Abu Hakam kenapa tuan-tuan? Kerana Abu Jahal ni, Amru bin Hisham ni tuan-tuan, merupakan raja bagi penduduk Quraisy di Madinah. Jadi nak kena faham, dia merupakan raja bagi penduduk di Madinah. Penduduk di Mekah. Maka apa yang dilakukan oleh Amru bin Hisham menjadi ikutan kepada penduduk di Mekah. Maka satu hari tuan-tuan, ini dikisahkan oleh sebahagian periwayat sirah. Dia mengatakan bagaimana nak katakan Nabi SAW tukar kepada Abu Jahal. Abu Hakam ni bapa bagi orang yang cerdik pandai. Bapa bagi orang yang cerdik pandai. Tetapi Nabi SAW tukar kepada Abu Jahal, maka bapa bagi segala orang yang bodoh. Kenapa tuan-tuan? Kerana satu riwayat, satu kisah bagaimana 3 orang ni. Yang pertama Sufyan, yang kedua
Abu Jahal. Yang ketiga ialah Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Jahal dan juga Sufyan. 3 orang ni tuan-tuan, tiap-tiap malam dia akan pergi ke rumah baginda Nabi SAW dalam keadaan ketiga-tiga orang ini tuan-tuan tak mengetahui. Maknanya ketika mana Abu Jahal duduk di sisi kanan, Abu Lahab duduk di sisi kiri, Sufyan duduk di sisi belah kanan, di belah tempat yang lain. Dan ketiga-tiga orang ni tuan-tuan tak mengetahui yang tiga-tiga kelompok pembesar Quraisy ini pun duduk dengar apa yang baginda Nabi SAW bacakan dalam Al-Quran. Ketika mana duduk di rumah Nabi, mereka dengar, mereka intip apa yang Nabi SAW baca. Maka ketika mana nak balik ke rumah tuan-tuan, mereka 3 orang ni terserempak. Maka dia katakan, bagaimana kau boleh ada sini, bagaimana kau boleh ada sini. Dia kata, aku nak dengar apa yang Muhammad ceritakan, bacakan dalam malam-malam ni. Maka lalu dia katakan, baik, ini perpisahan kita yang terakhir. Lepas ni jangan ada yang pergi intai Muhammad. Hari yang kedua tuan-tuan, memang ada, mereka datang juga nak dengar apa yang baginda Nabi SAW baca. Hari ketiga pun sama juga. Lalu ketika itu Abu Sufyan tanya kepada Abu Jahal. Dia kata, wahai Abu Sufyan, apa pendapat engkau tentang Muhammad? Terima kasih Syed Firdaus. Dia bertanya biar dia pun hadir kan. Abu Sufyan tanya kepada Abu Jahal. Dia kata, wahai Abu Jahal, wahai Amr bin Hisham, apa pendapat engkau berkaitan dengan Muhammad? Abu Jahal kata apa? Abu Jahal kata, apa yang Muhammad kata itu adalah benar. Sebenarnya apa yang Muhammad kata itu adalah benar. Dan memang Abu Jahal sendiri tuan-tuan mengakui bahawa Nabi SAW itu adalah pusra Allah. Tetapi bila dikatakan, kenapa kau tak mengakui bahawa Muhammad itu sebagai Rasulullah? Dia kata, gila kau, dia kata. Keturunan aku dengan keturunan Muhammad, dia kata, keturunan aku dengan keturunan Muhammad sejak daripada dahulu lagi sudah berperang, dia kata. Sudah ada berselisihan, bersaing antara satu sama lain. Ketika mana orang haji datang, keturunan aku akan sediakan makan dan minum, sajikan kepada orang haji datang. Begitu juga dengan keturunan Muhammad, keturunan Nabi SAW pun bersaing begitu juga. Ada benda-benda yang baik, mereka saling bersaing antara satu sama lain. Tetapi kalaulah andai kata aku mengakui bahawa Muhammad ini sebagai Rasulullah, maka persaingan itu akan habis. Sebab apa? Sebab aku mengakui kelebihan yang ada pada Muhammad SAW. Maka disebabkan itu sahaja tuan-tuan, Abu Jahal ataupun Amr bin Hisham ini tidak mengakui bahawa Nabi SAW sebagai Rasul. Maka disebabkan itulah Nabi SAW menukarkan gelaran Abu Hakam, bapa bagi segala orang yang cerdik, kepada Abu Jahal, bapa bagi segala orang yang bodoh. Maka Nabi SAW doa di antara 2 orang ini tuan-tuan. Nabi doa, ya Allah, masukkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan 2 orang Umar. Yang pertama Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisham. Baik. Maka dalam hadis ini tuan-tuan, Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini. Lalu dikatakan, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niat. Maka di sini tuan-tuan, kita dah ceritakan pada minggu lepas kepentingan ikhlas. Kenapa perlunya ikhlas? Kenapa kita dalam amalan kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap ibadah kita perlunya ikhlas? Kenapa kalau tak boleh ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana syarat ialah untuk kita diterima amalan soleh kita. Maka sebab itulah dia katakan bahawa di sini niat itu adalah penentu kepada diterima ataupun ditolak amalan. Diterima ataupun ditolak amalan. Maka insyaAllah dalam perbahasan kita pada hari ini tuan-tuan, kita akan membahaskan beberapa yang kita sempat berkaitan dengan yang pertama, niat yang ikhlas ini ada hubung kaitnya dengan jihad fisabilillah. Ada hubung kaitnya dengan jihad fisabilillah. Yang kedua, dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, dalam kita mencari rezeki di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Di sini dikatakan keikhlasan, ikhlas tidak berlaku dalam amalan mubah. Ikhlas ini tidak berlaku dalam amalan yang harus. Kerana ia tidak mengandungi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tentang makan. Contoh makan. Makan ni kita katakan makan. Aku makan. Aku ni pun makan ni ikhlas kerana Allah SWT. Tak dikira. Kerana itu makan itu adalah perkara yang mubah, perkara yang harus.
Ataupun kita mandi, ya Allah, aku mandi ikhlas kerana-Mu ya Allah. Itu tak dikira. Sebab itu adalah perkara yang mubah. Dia kata kerana tidak mengandungi pendekatan diri kepada Allah SWT dan tidak membawa menuju kedekatan kepada Allah SWT. Misalnya meninggikan bangunan tanpa tujuan apapun kecuali sekadar kerana kebodohan. Adapun bina tujuan baik seperti mendirikan masjid, jambatan dan benteng penjagaan merupakan hal yang mustahab, dianjurkan dalam Islam. Keikhlasan juga tidak berlaku dalam perbuatan yang haram dan juga makruh. Dalam perbuatan yang haram dan juga makruh, misalnya seorang memandang sesuatu yang haram dipandang dengan anggapan bahawa ia dilakukan untuk bertafakur tentang ciptaan Allah Azza wa Jalla. Contoh tuan-tuan, pergi ke pantai, ke kolam renang dan sebagainya, kita lihat orang yang tidak menutup aurat dan sebagainya, maka kita katakan, aku melihat ni ikhlas kerana Allah SWT. Dia nak lihat wanita yang membuka aurat, lalu dia katakan, aku nak lihat ni ikhlas kerana Allah SWT untuk aku memikirkan betapa besarnya kehebatan Allah Azza wa Jalla, betapa cantiknya penciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka itu tak dikira, sebab itu adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Maka sebab itulah dikatakan, dia berkata, indikasi sifat kejujuran dan ketulusan seorang hamba adalah adanya kesamaan antara kondisi yang tersembunyi dan yang terlihat antara satu sama lain, antara dengan sifat yang zahir dan juga sifat yang batin. Sebab itu saya katakan pada awal yang tadi tuan-tuan, saya katakan seperti mana dikatakan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahawa al-amalu zahirah la takuna salihatan maqbulatan. Amalan zahir tidak berlaku, tidak diterima illa biwasitatil amalil qulub, melainkan dengan amalan daripada hati. Bila amalan daripada hati ini tuan-tuan, hati baik dia akan melahirkan amalan yang baik. Hati yang ikhlas akan melahirkan sifat yang ikhlas. Seperti itu kalau kita lihat, sifat kejujuran daripada hati kita akan melahirkan kejujuran dalam amalan kita. Seperti mana yang kalau kita lihat tuan-tuan dalam sirah. Satu sirah ketika mana baginda Nabi SAW berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Nabi SAW sampai di Madinah. Pada ketika itu Nabi SAW duduk di atas satu pelepah tamar. Lalu baginda Nabi SAW berucap. Bila berucap ni tuan-tuan, ada di kalangan orang ahli Madinah ni datang daripada Madinah mendengar ucapan baginda Nabi SAW. Ada seorang lelaki bernama Abdullah bin Salam. Siapakah Abdullah bin Salam ni tuan-tuan? Abdullah bin Salam adalah pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi yang duduk di Madinah. Lalu dia katakan bahawa Abdullah bin Salam, dia tak pernah kenal pun siapa Muhammad. Dia tak pernah kenal pun bagaimana rupa Nabi SAW. Lalu ketika itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Daripada kejauhan, Abdullah bin Salam datang dekat-dekat dengan baginda Nabi SAW. Dekat-dekat dengan baginda Nabi SAW. Lalu bila dia lihat wajah Nabi SAW, dia lihat perbuatan-perbuatan Nabi SAW, dia lihat ucapan-ucapan baginda Nabi SAW, lalu dia katakan, ra'aitu fi wajhihi laisa biwajhin kadhib. Aku nampak pada wajah Muhammad dia ini, dia tak kenal pun siapa tu. Dia tak kenal siapa yang tengah berucap tu. Lalu dia katakan, aku nampak pada wajah orang yang sedang bercakap ini bukan wajah penipu. Maka nak kata apa tuan-tuan? Bahawa setiap perbuatan yang dizahirkan adalah sumbernya daripada hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita jujur, hati kita soleh, perbuatan yang kita zahirkan adalah perbuatan yang jujur, perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh. Itu adalah benda yang diperkatakan oleh para ulama dalam hadis ini. Lalu sebab itu tuan-tuan, dikatakan bahawa keikhlasan masih memerlukan adanya kejujuran dan ketulusan. Akan tetapi sifat siddiq tidak memerlukan kepada apa-apa pun, sebab hakikat ikhlas adalah menghendaki redha Allah Ta'ala dengan melaksanakan amal ketaatan. Kadang seorang menginginkan redha Allah dengan melaksanakan solat, akan tetapi ia lalai tidak mewujudkan keadaan hati dalam melaksanakan. Adapun dimaksudkan dengan siddiq ialah menghendaki redha Allah Ta'ala dengan melaksanakan ibadah dan dihadiri kehadiran hati ke dalamnya. Setiap yang siddiq pasti ikhlas, tetapi tidak setiap orang yang ikhlas itu siddiq. Ini dikatakan oleh para ulama. Waalaikumsalam Baradin. Setiap yang siddiq pasti ikhlas, tetapi tidak setiap ikhlas itu adalah siddiq. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila siddiq itu benar dalam perbuatan kita,
benar pada percakapan kita, benar pada amalan kita, benar pada wajah kita, maka itu digendar sebagai siddiq. Jadi sebab itu peranan hati dalam jiwa kita ni tuan-tuan memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Seperti mana yang minggu ni Ustaz Ashraf hafizallahu taala dah ceritakan berkaitan dengan hati. Minggu lepas saya berkaitan dengan tafsir. Dia katakan apa? Dia katakan inna fil jasadil mudghah iza salaha salaha jasada kullu wa iza fasada jasada kullu ala wahya alqalb. Nabi mengatakan bahawa pada setiap hati itu adanya, pada setiap badan manusia, pada setiap jasad manusia adanya seketul daging. Yang mana kalau baik daging tersebut, maka baiklah amal perbuatan. Kalau buruk daging tersebut, maka buruklah amal perbuatan kita. Apa dia? Iaitu wahya al-qalb. Itulah hati. Sebab itu tuan-tuan, dalam amalan kita ni tuan-tuan, hati adalah benda yang sangat-sangat penting untuk kita jaga. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita takut bila kita melakukan amal perbuatan, dia akan dipesongkan melalui hati kita. Setan akan datang jentik pada hati kita, maka terpesonglah segala amalan-amalan kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, Nabi menceritakan bahawa ketika mana hari kiamat kelak akan dibangkitkan 3 golongan yang paling awal di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang berlaku tuan-tuan? 3 golongan ini akan datang, maka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Golongan yang pertama adalah golongan alim ulama, yang mana dia ni mahir membaca Al-Quran, mahir baca kitab dan sebagainya. Maka ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang ini. Dia katakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Lalu dikatakan, ya Allah, aku membacakan Al-Quran, aku membacakan ilmu sekian kepada semua manusia, kepada orang yang aku ajari dan sebagainya, supaya mereka mendapat ilmu daripada aku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kadzabta, engkau menipu, kau tipu. Tidaklah engkau mengajarkan manusia Al-Quran, melainkan sekadar untuk engkau dikata-katakan sebagai engkau lah orang yang paling alim, engkau lah orang yang paling berilmu, engkau lah orang sekian. Maka Allah katakan, wahai malaikat, campak dia ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan tersebut tuan-tuan. Kita takut tuan-tuan, disebabkan kita ada ilmu, kita mengajar, especially lagi, lebih-lebih lagi kita berada dalam situasi ilmuan. Kita duduk di universiti, kita belajar, kita menuntut ilmu, kadang-kadang kita mengajar pula. Kita takut amalan kita diseleweng. Tiba-tiba daripada ikhlas, tiba-tiba jadi tak ikhlas. Sebab itu kita takut tuan-tuan bila orang puji di hadapan kita. Sebab itu bila orang puji pada kita tuan-tuan, sunnah untuk kita menyebut hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kami. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita takut bila dalam keadaan sedemikian dipesongkan amalan kita, maka bila kita datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah min dzalik, amalan tersebut tidak ada. Maka Allah SWT campakkan orang tersebut ke dalam neraka. Bangkit orang yang kedua. Orang yang mana tuan-tuan? Orang yang kuat bersedekah. Tiap kali jumpa orang susah, dia bersedekah. Tiap kali jumpa orang susah, bersedekah. Lalu Allah tanya kepada dia, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau, dengan kekayaan yang ada pada engkau? Maka dikatakan, ya Allah, nikmat yang kau berikan kepada aku, dengan aku yang kaya, aku kurniakan, aku berikan kepada orang. Aku infakkan, aku sedekahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berikan kepada orang, aku infakkan kepada orang. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kau tipu. Tidaklah engkau menginfakkan harta, engkau menyedekahkan harta engkau, melainkan engkau nak disebut-sebut oleh orang bahawa engkau lah orang yang paling kuat bersedekah, orang yang paling kuat menderma orang sekian. Maka Allah katakan, wahai malaikat, campak dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita takut dia begini sendiri tuan-tuan. Kemudian orang yang ketiga, iaitu orang yang bila dia ni kuat berjihad fi sabilillah, kuat berperang kerana nak menegakkan kalimat tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu bila dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Lalu dia katakan, ya Allah, aku berjihad fi sabilillah, aku menegakkan kalimat tauhid, aku sekian. Maka Allah katakan, kadzabta, kau tipu. Tidaklah engkau buat perkara sedemikian, melainkan nama engkau nak disebut-sebut oleh orang-orang yang terkemudian. Maknanya datang orang sekian, orang cakap, oh dia pahlawan, dia ni sekian, dia ni memang kuat, dia berjihad sekian. Maka Allah katakan, kau campak dia ke dalam neraka Allah
Wa na'udzubillah min dzalik. Maka sebab itulah peranan hati ini tuan-tuan, benda yang sangat-sangat penting untuk kita lihat. Kita bersihkan hati kita, lakukan setiap amalan kita adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan setiap pujian-pujian itu tuan-tuan kembalikan semula kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kerana kita, tetapi kita katakan milik pujian ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Datuk kata, hadza min fadli rabbi, ini adalah kurnia daripada Tuhan kami. Maka sebab itu dikatakan sabda beliau, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah mengandungi indikasi pembatasan mengenai sah dan juga benar. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam amalan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana yuridullah wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwawifu ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah. Allah mengatakan illa an-nar, illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batala ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang berkehendakkan kepada dunia, wa zinataha, dan juga kesenangan-kesenangan, ke zinah ni perhiasan-perhiasan, nuwafi ilaihim, kami akan penuhkan, kami akan sempurnakan kehendak mereka, niat mereka tuan-tuan untuk dunia, maka Allah SWT akan berikan dunia. Niat mereka untuk kesenangan di dunia, Allah akan berikan. Kemudian Allah katakan, dan kami tidak akan kira amalan-amalan yang mereka lakukan, walaupun sedikit, Allah tak kira. Dan Allah katakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, mereka ini tidak ada satu pun amalan-amalan soleh mereka di akhirat. Dan Allah katakan illan nar, melainkan hanyalah sekadar neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sana'u, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala usaha-usaha mereka, benda-benda yang mereka telah lakukan ketika mereka di dunia ini. Wa batala ma kanu ya'malun, dan Allah batalkan amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia ini. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini tuan-tuan, kita takut bila talbisul iblis datang pada hati kita, wa na'udzubillah min dzalik, kita minta kepada Allah SWT. Sebab itu Nabi kita pesan, a'udzubillah minasyaitanir rajim, ya Allah, aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Kenapa tuan? Kerana iblis ni dia akan sentuh pada hati kita. Dia tak dapat sentuh hati kita, dia akan pesongkan dengan amalan yang lain. Sebab itu benda yang pertama dia akan sentuh adalah hati kita. Hati kita kalau bersih, hati kita kalau niat kita ikhlas kerana Allah SWT, mereka tak boleh nak challenge. Tetapi sebab itu kita minta kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, sabbit ataupun sabbit qalbi, tetapkanlah hati kami, ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Wa ala ta'atik, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan ke atas ketaatan kepadamu. Maka sebab itulah dalam hal ini tuan-tuan, jangan kita memikirkan tentang dunia. Kalau kita nak fikirkan tentang dunia, kita akan dapat dunia, tetapi di akhirat kita tak dapat. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Tabari, rahimahullah ta'ala, Imam Tabarani rahimahullah ta'ala memberikan satu hadis, yang mana hadis tersebut menceritakan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menarik nikmat-nikmat orang-orang yang soleh ni tuan-tuan, kenikmatan dunia. Seperti mana yang dikatakan, Allah SWT berikan dia sakit. Mula-mula sakit kecing manis, daripada kecing manis merebak daripada sakit buah pinggang, daripada sakit buah pinggang merebak kepada sakit jantung, daripada sakit jantung dia merebak kepada stroke, darah tinggi, kemudian kena potong tangan, kena potong kaki dan sebagainya. Akhir dia sekali dia meninggal. Ini saya tak ceritakan secara literal hadis, tapi pemahaman daripada hadis tersebut. Maka Imam Turbani mengatakan bahawa bila dia meninggal, lalu dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap sakit-sakit ini tuan-tuan, dan yang mana dia katakan dia ni tak pernah berkira langsung tentang dunia. Mereka tinggalkan dunia, mereka tahu bahawa kenikmatan dunia ini sementara, dan apa yang Allah berikan kepada dia ni adalah kenikmatan akhirat ataupun ganjaran daripada akhirat. Maka ketika itu tuan-tuan, bila berlaku sedemikian sakit, dia tidak pernah menyalahkan takdir. Dia tidak pernah menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ataupun dia tidak pernah merintih tentang dunia yang semakin lama semakin sempit bagi dia. Kesihatan, duit yang kena banyak keluar dan sebagainya, dia tak merintih. Lalu dia meninggal. Bila dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap sakit itu pahala-pahala yang banyak.
pahala yang banyak sangat. Maka sampai ketika mana orang tuan-tuan yang bangkit bersama dengan si fulan ni tuan-tuan, dia melihat amalan dia sedikit. Lalu dia tanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, bagaimana dia ni boleh mendapat ganjaran yang sedemikian, yang banyak? Maka Allah katakan, dia ni adalah orang yang mana aku tarik nikmat keduniaan daripada diri dia dengan kesakitan yang ada pada dia. Kesakitan yang ada pada dia, dan dia sabar. Maka setiap kesakitan itu Allah hapuskan dosa dan Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan dunia pada kenikmatan-kenikmatan akhirat pada dia. Maka orang ni tuan-tuan yang melihat ni, dia kata, ya Allah, matikanlah kami, hidupkanlah kami semula dan berikanlah kepada kami siksaan walaupun dengan kulit kami terpaksa diracik-racik, disiat-siat sampai tahap macam tu, supaya kami dapat kenikmatan-kenikmatan akhirat. Maka sebab itulah Allah katakan, barang siapa yang berkehendakkan keduniaan, dunia ini, wazinataha, dan juga perhiasan dunia, nuwawifa ilaihim, kami akan penuhkan setiap kehendak-kehendak mereka berdasarkan daripada amalan-amalan yang mereka lakukan. Tetapi bila dilihat sedemikian tuan-tuan, kita tengok apa yang Allah SWT katakan, wahabita ma sana'u, Allah SWT akan hapuskan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Alhamdulillah, Datuk Syahrin pun ada tulis, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Boleh amalkan hadis tersebut, doa tersebut. Baik. Kemudian tuan-tuan, berkaitan dengan kisah ni tuan-tuan, diperkatakan juga dalam ayat ini, wa inna malikul limri'in manawa, dan setiap perbuatan, setiap amalan bergantung kepada apa yang diniatkan, dan bergantung kepada apa yang diniatkan. Baik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ini penulis mengatakan bahawa di sini terkandung dalil bahawa tidak boleh mewakilkan ibadat kepada orang lain berdasarkan pertimbangan niat ini. Berdasarkan kepada pertimbangan niat ini. Sebab itu, bila kita ceritakan tadi berkaitan dengan jihad ni tuan-tuan, ataupun syahid, berkaitan dengan orang yang mati syahid ni tuan-tuan. Syahid ni berapa sebenarnya? Orang cakap, syahid yang di ittifaq ulama ada 7. Baik, kita lihat sedikit tuan-tuan. Syahid ini, syahid akhirat, berapa banyak? Nanti saya akan ceritakan syahid akhirat ni berapa banyak tuan-tuan. Sebenarnya banyak syahid akhirat ini. Sebab itu, bila perbahasan berkaitan dengan wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap amalan berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Sebab itu saya suka tuan-tuan ceritakan berkaitan dengan niat ini kita perlu dibetulkan. Sebab itu kalau kita lihat dalam kursus-kursus kita yang kita lakukan, mesti kita akan libatkan kerja sebagai ibadah. Kadang-kadang orang nampak tuan-tuan, kita pergi ulang-alik ke rumah, ke tempat kerja kita, orang cakap apa? Kau dibazir duit, bazir masa dan sebagainya. Hanya sekadar kerja, kemudian balik ke rumah, dah hilang dah. Kadang-kadang ada orang yang lebih ekstrim lagi, dia katakan kita tak boleh bekerja. Kenapa? Kerana kerja ini adalah keduniaan, bersifat keduniaan. Nanti suatu mati nak buat apa? Kadang-kadang pemahaman macam ni tuan-tuan kita kena betulkan. Pemahaman macam ni kita kena betulkan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi SAW menceritakan ketika mana ada seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi ni yang badan disasa, yang rajin ibadah, yang rajin melakukan pekerjaan, cari duit nafkah untuk isteri dan sebagainya. Maka sahabat Nabi ni kata, Ya Rasulullah, alangkah baiknya sekiranya sahabat ini melakukan amal jihad fi sabilillah. Kalau dia mati syahid. Kalau dia mati syahid. Maka Nabi SAW betulkan balik pemahaman sahabat Nabi ni. Dia kata apa? Kalau dia keluar daripada rumah, pergi ke tempat kerja. Kerana apa? Kerana untuk memberikan nafkah kepada anak dan juga isterinya, maka fahuwa fi sabilillah. Maka dia berada di fi sabilillah, di atas landasan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya dia keluar daripada rumah, pergi tempat kerja kerana untuk menafkahkan mak dan ayahnya yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah, dia adalah berada di jalan Allah SWT. Kalau dia mati syahid. Dan sekiranya dia ni keluar daripada rumah, pergi tempat kerja, untuk apa tuan-tuan? Untuk mengelakkan diri dia daripada meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di atas landasan Allah SWT. Mati syahid. Dan kalau dia keluar daripada rumah bertujuan untuk riak, untuk takabur, fahuwa ala fi sabili syaitan, maka dia berada di atas landasan syaitan. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena betulkan pemahaman kita.
Niat yang ikhlas akan menyebabkan kita mendapat nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perbahasan berkaitan dengan syahid ni tuan-tuan, yang dikatakan wa fi sabilillah, kalau dia mati tuan-tuan, kita lihat ada sahabat-sahabat kita rahimahullah taala, sahabat-sahabat kita yang pergi nak pergi kerja, balik daripada kerja tiba-tiba aksiden meninggal. Dia adalah orang yang mati syahid. Syahid apa tuan-tuan? Syahid akhirat. Syahid akhirat. Sebab itu tuan, berkaitan dengan syahid ini tuan-tuan, Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan syahid akhirat ni ada 20 orang, 20 golongan. 20 golongan. Dan Imam Suyuti dan juga Imam Al-Juhri mengatakan syahid akhirat ni ada 30 orang. Dan begitu juga dengan Abdullah Al-Ghumari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, di antara ulama hadis di Maghribi. Dia ni mengatakan bahawa orang yang mati syahid, ada syahid akhirat tuan, bukan syahid dunia. Orang yang mati syahid akhirat ni 39 orang. Dan begitu juga dengan pendapat dibawakan oleh Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah dan juga Syekh Ali Tahtawi. Dia mengatakan bahawa orang yang keluar daripada rumah kemudian pergi ke tempat kerja dan meninggal, dia juga merupakan orang yang dikira sebagai syahid akhirat. Sebagai syahid akhirat. Kenapa tuan? Kerana tidak ada orang yang keluar daripada rumah pergi ke tempat kerja kerana riak. Tak ada. Tak ada. Setakat ni tak ada tuan-tuan. Tidak ada orang yang aku nak keluar ni nak menunjuk kepada orang, aku kerja sekian. Tak. Kebiasaannya tuan-tuan, ghalibnya orang yang keluar daripada rumah pergi ke tempat kerja kerana satu niat, kerana nak mendapatkan rezeki, nak menafkahkan anak, isteri, mak dan ayah mereka. Itu saja niat dia. Maka bila dalam keadaan semikian tuan, kalau anda kata berlaku musibah dalam perjalanan, ketika balik daripada perjalanan, maka dia akan mendapat syahid akhirat. Maka sebab itu pentingnya tuan-tuan, kita katakan niat yang kita kena perbetulkan setiap kali kita nak keluar rumah. Betulkan balik niat kita, kerana kita nak supaya amalan yang kita lakukan bukanlah amalan yang sia-sia, tetapi amalan itu adalah amalan yang memberikan manfaat kepada amalan soleh kita. Baik. Kemudian begitu juga dalam kita menuntut ilmu tuan-tuan. Begitu juga dalam kita menuntut ilmu. Perlu diperbetulkan bahawa amalan yang kita lakukan adalah kerana nak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawa man talabal ilma liyujari bihi ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu kerana nak bersaing dengan ulama, nak berdebat dengan ulama, aw liyumahira bihi as-sufaha, ataupun liyumari bihi sufaha, ataupun untuk berdebat dengan golongan-golongan yang jahil. Kemudian au yusrifu bihi wajhun nas, ataupun nak dipandang oleh masyarakat, adkhaluhullahu nar, maka Allah katakan, Nabi katakan, Allah SWT akan masukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dalam perbahasan berkaitan dengan niat ni, seperti mana yang Ustaz Luqman Al-Hakim minggu lepas dah ceritakan, berkaitan dengan peranan kita menuntut ilmu ini, perlu diperbetulkan niat kita adalah niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini juga tuan-tuan, dia katakan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik, sebagai kesimpulan ni tuan-tuan, sebagai apa yang kita Waalaikumsalam Cik Azmil, terima kasih datang Cik Azmil. Begitu juga berkaitan dengan hijrah Nabi SAW, berkaitan dengan apa yang dimasukkan dengan hijrah. Di sini sebagai kesimpulan dia katakan hijrah ini bererti meninggalkan. Hijrah ini bererti meninggalkan. Istilah hijrah boleh digunakan untuk menyebut beberapa perkara. Yang pertama dikatakan hijrah sahabat daripada Mekah ke Habasyah ketika kaum musyrik menyakiti Rasulullah SAW sehingga mereka meninggalkan beliau untuk menjumpai Najasyi. Najasyi ni siapa? Najasyi ni adalah gelaran kepada raja di Ethiopia. Dia bukan nama tuan-tuan, dia bukan nama, tetapi Najasyi ni adalah gelaran raja bagi Ethiopia. Begitu juga dengan Firaun. Firaun ni tuan-tuan bukan nama dia Firaun. Siapa tu? Tu Firaun. Tak. Firaun ni ada yang Ramses, ada yang sekian-sekian nama dia. Tetapi Firaun ni adalah gelaran bagi raja yang mentadbir negeri tersebut. Maka dia katakan berjumpa dengan raja di Ethiopia. Hijrah ini terjadi 5 tahun setelah diutuskan Rasulullah SAW. Sedemikian dikatakan oleh Baihaqi.
Baik, kemudian yang kedua dikatakan hijrah daripada Mekah ke Madinah ini terjadi 13 tahun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim wajib meninggal Mekah wajib melaksanakan hijrah untuk bergabung bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Baik. Kemudian dikatakan Ibnul Arabi Al-Faqih mengatakan para ulama mengklasifikasikan hijrah menjadi yang bertujuan menghindarkan diri dan yang bertujuan mencari. Yang pertama dibahagikan menjadi 6. Yang pertama meninggalkan Darul Harb menuju kepada Darul Islam. Ini tetap berlaku hingga hari kiamat dan berakhir dengan terjadinya penaklukan. Ini tersebutkan dalam hadis la hijrata ba'dal fath. Tidak berlaku ni hijrah setelah penaklukan. Sebab itu tuan-tuan, berlakulah satu fatwa. Waalaikumsalam. Baradu, siap baradu berlaku satu pendapat di kalangan ulama, tapi pendapat itu pun dikira sebagai pendapat yang kurang lah dikatakan, ataupun pendapat yang segelintir sebahagian dari ulama dikatakan sekiranya negara Islam tersebut berperang, maka dia perlu untuk berhijrah ke negara yang tidak berperang. Contoh dikatakan orang Palestin perlu berhijrah keluar daripada Palestin, tinggalkan. Itu adalah pendapat sebahagian. Tetapi kita nak katakan bahawa itu bukan pendapat yang muktamad dalam mazhab kita. Penduduk Palestin adalah negara dia. Dia kena wajib mempertahankan negara mereka. Baik. Kemudian meninggalkan pelakuan bid'ah, ataupun Ibnu Qasim berkata, saya pernah mendengar Malik berkata tidak halal bagi seorang tinggal di suatu wilayah yang di dalamnya ada kaum yang dicela, dicela. Maka meninggalkan negeri yang di dalamnya hal-hal yang diharamkan mendominasi. Sebab mencari yang halal merupakan kewajipan setiap muslim. Kemudian menghindari tekanan fizik. Ini merupakan kurniaan daripada Allah SWT yang telah memberikan keringanan dalam masalah ini. Bila seorang khawatir akan keselamatan dirinya di suatu tempat, maka Allah SWT mengizinkan pergi meninggalkan tempat tersebut dan menyelamatkan dirinya daripada bahaya tersebut. Orang pertama yang melakukan hijrah semacam ini adalah Nabi Ibrahim AS. Ketika ia khawatir akan gangguan kaumnya, ia berkata, sesungguhnya aku berhijrah ke tempat yang diperintahkan Rabbku. Maka dikatakan berhijrah. Dan kelima, pergi meninggalkan satu negeri yang membahayakan kesihatan untuk menghindari penyakit, menuju negeri yang nyaman ataupun menuju negeri yang sejahtera. Rasulullah SAW pernah mengizinkan orang-orang Aran untuk keluar dari Madinah menuju Marash, disebabkan ada penyakit-penyakit yang terkena pada ketika itu. Keluar dari satu wilayah kerana takutnya gangguan terhadap harta benda serta orang Muslim suci seperti kesucian darahnya. Jadi ini pun antara benda yang diperintahkan untuk meninggalkan ataupun berhijrah dari tempat. Baik. Kemudian dia katakan antara pendapat yang lain mengatakan yang ketiga, hijrahnya kabilah-kabilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar syariat. Lantas mereka kembali kepada kaum mereka untuk mengajar. Mereka pergi bertemu dengan Nabi SAW, belajar, lalu mereka balik ke kaum-kaum mereka, maka mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan begitu juga dikatakan sebagai Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabat Nabi meninggalkan kota Mekah, pergi ke satu tempat untuk mengajarkan kaum-kaum tersebut untuk menyebarkan agama Islam. Contoh tuan-tuan, ialah duta yang pertama dalam Islam itu Mus'ab bin Umair. Siapa yang tak kenal dengan Mus'ab bin Umair tuan-tuan? Mus'ab bin Umair seorang pemuda yang hebat, yang gagah, pernah dikurung oleh mak dan ayahnya ketika mana tahu tentang keislaman Mus'ab bin Umair. Orang yang nak kata apa, nak bagi apa-apa, semua bagi. Orang yang paling kaya tuan-tuan, orang kaya. Tetapi disebabkan dia pilih Islam, maka ditinggalkan segala-segalanya. Dan Mus'ab bin Umair tuan-tuan dalam peperangan Uhud, dikisahkan ketika mana Mus'ab bin Umair ni dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memegang panji Islam dalam perangan Jabal Uhud. Maka ketika itu apa yang berlaku? Datang seorang lelaki yang bernama Ibnu Kumaiyah. Ibnu Kumaiyah ni barisan kaum Quraisy, barisan kaum Kafir. Dia datang dengan kuda, dicantas, dia potong tangan kanan Mus'ab bin Umair. Maka dia pindahkan bendera tu pergi ke tangan kiri, maka dia potong tangan kiri, maka dia paut dengan benda yang ada pada tangan dia, lengan dia, maka dia pegang dan dia kepit dengan peha dia. Datang Ibnu Kulaimah ni juga tuan-tuan, Kumaiyah ni tuan-tuan, datang potong kaki Mus'ab bin Umair, maka disambut oleh Abu Ar-Rum. Siapakah Abu Ar-Rum ni tuan-tuan? Abang kepada Mus'ab bin Umair. Datang sambut oleh Abu Ar-Rum, abang kepada Mus'ab bin Umair, kemudian Amir bin Rabi'ah, dan begitu juga dengan yang ketiga itu Suwaibid ibnu Sa'ad. Suwaibid ibnu Sa'ad ni tuan-tuan, tiga orang ni tuan-tuan
cuba nak tangkap bendera daripada Mus'ab bin Umair. Kerana apa? Tak nak panji Islam ni jatuh tumbang, maka menyebabkan kekalahan. Maka disebabkan itu tuan-tuan, Mus'ab bin Umair syahid, wafat. Yang akhir sekali kisah paling sedih, Mus'ab bin Umair ni orang yang paling kaya, tetapi bila dikafankan, bila ditarik atas, bawah nampak. Bila ditarik bawah, atas nampak. Akhir sekali ditutup dengan apa yang ada saja. Maka itu Mus'ab bin Umair yang pergi ke Madinah, diutuskan oleh baginda Nabi SAW pergi ke Madinah, sebarkan Islam daripada seorang menjadi 12. 12 orang ni dikira sebagai duta yang berbai'ah di Aqabah. Maka daripada 12 orang ni tuan-tuan disebarkan Islam, akhir sekali menyebabkan seluruh Madinah menjadi Islam. Maka itu nak dikatakan bahawa orang yang hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang keempat, hijrahnya penduduk Mekah yang masuk Islam untuk berjumpa dengan Nabi, kemudian kembali kepada kaumnya. Yang kelima, hijrah daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Orang Muslim tidak dihalalkan tinggal di negeri kafir. Al-Mawardi berkata, jika dia di sana telah beristeri dan berkeluarga, sedangkan ia boleh menampakkan agamanya, maka tidak boleh berhijrah. Kalau negeri tersebut tidak jadi masalah, nak solatlah, nak solat air raya tak ada masalah, ataupun menghidupkan syiar, nak pakai tudung boleh, tak ada masalah, maka dia katakan tidak boleh berhijrah. Tapi kalau tak boleh menghidupkan syiar, tidak boleh menghidupkan agama, maka dia katakan tidak dibenarkan untuk duduk di negeri tersebut. Kemudian yang keenam, tindakan seorang Muslim menghindarkan dari saudaranya lebih daripada 3 hari tanpa sebab dibenarkan syariat, menghindarnya selama 3 hari hukumnya makruh, dan selebihnya haram kecuali kerana satu sebab darurat. Jadi kecuali disebabkan satu darurat. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, itu adalah kesimpulan daripada hadis ini tuan-tuan. Yang pertama tadi saya katakan pentingnya niat, kerana niat ini merupakan satu amalan yang diterima amalan kita ataupun ditolak amalan kita. Niat dalam hati kita dan peranan ikhlas dalam kehidupan harian kita. Kemudian yang ketiga iaitu berkaitan dengan mulianya orang yang mengikhlaskan diri untuk keluar bekerja, mencari nafkah untuk isteri, mencari nafkah untuk anak, untuk mengelakkan daripada dia meminta-minta. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan orang menuntut ilmu, perlu memperbaiki niat dia untuk menuntut ilmu, bukan kerana untuk menunjuk ataupun melawan-lawan dengan ulama-ulama dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kesimpulan berkaitan dengan hijrah, ada beberapa tahap yang hijrah yang paling besar ialah hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Kemudian ada juga hijrah sahabat-sahabat Nabi daripada kelompok kaum mereka pergi ke satu kelompok yang lain untuk menyebarkan agama Islam, ataupun daripada kabilah mereka datang bertemu dengan Nabi SAW, balik menyebarkan agama Islam di dalam kabilah-kabilah mereka. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah itu sekadar perbahasan kita berkaitan dengan hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang berkaitan dengan hadis yang kedua, iaitu kaedah-kaedah Islam. Apakah kaedah-kaedah Islam tuan-tuan? Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Terima kasih atas kesudian mendengar. Daripada Negeri Sembilan pun datang, daripada Melaka pun datang, daripada Tanjung Bidara pun datang, alhamdulillah. Maka segala mudah-mudahan kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas kesudian mendengar.